Assalamualaikum dan hai pada Dr. Fatimah dan rakan-rakan perjuangan. Hari ini saya Muhammad Kirami bin Rahman Saad dan rakan pasangan saya iaitu Nicholasson anak akun akan membentangkan hasil kajian tugasan satu semantik kami. Okey, kita beralih kepada bahagian pengenalan. Dalam bahagian ini ada dua istilah yang akan diterangkan makna, iaitu semantik leksikal dan juga pandemik COVID-19. Semantik ni merupakan kajian berkenaan dengan makna suatu perkataan, frasa dan ayat dalam sesuatu bahasa sama ada dari segi lisan ataupun tulisan. Manakala leksikal pula adalah hubungan makna antara satu kata dengan kata yang lain ataupun perkaitan makna dari segi sinonim, antonim, hiponim, homonim, meronim dan polisemi. Oleh itu, semantik leksikal adalah kajian berkenaan dengan makna satu perkataan dengan perkataan yang lain tanpa melihat konteks ayat yang mempunyai kaitan dari segi sinonim, antonim, hiponim, meronim ataupun polisemi. Kepada istilah yang kedua iaitu pandemik COVID-19. Pandemik ni menurut WHO merupakan wabak penyakit yang tersebar dengan begitu meluas, merentasi sempadan sesebuah negara hingga ke seluruh dunia. Manakala COVID-19 pula merupakan penyakit berjangkit daripada Wuhan yang bermula daripada hujung tahun 2019 sehingga ke hari ini, yang boleh membawa maut kepada semua golongan umur. Tetapi warga emas dan kanak-kanak merupakan golongan umur yang lebih mudah dijangkiti. Oleh itu, pandemik COVID-19 merupakan satu wabak penyakit berjangkit yang tersebar meluas tanpa sempadan, tanpa dibatasi sempadan negara, yang boleh membawa maut. Dalam menyempurnakan tugasan ini, pengkaji telah menyediakan dua objektif kajian, iaitu mengenal pasti istilah-istilah baru atau semasa yang berkaitan dengan pandemik COVID-19 serta menganalisis dan menghuraikan istilah-istilah tersebut dalam semantik leksikal, iaitu sinonim, antonim, hiponim, polisemi, homonim, homofon, homograf, metonim dan meronim, dan kesemua ini nanti akan dihuraikan di dalam data kajian. Seterusnya beralih kepada metodologi kajian. Bagi mendapatkan maklumat serta data sebanyak yang mungkin, pengkaji telah pergi ke Perpustakaan Awam Simunjan dengan merujuk beberapa penulisan yang berkisar dengan kajian yang hampir sama dengan kajian yang dilakukan oleh pengkaji, iaitu semantik leksikal. Tidak cukup dengan itu juga, pengkaji turut mencari data-data serta jurnal-jurnal ataupun artikel yang terdapat di internet. Beralih kepada bahagian kajian lepas, kumpulan pengkaji telah memilih 5 kajian lepas untuk diteliti dalam membantu pengkaji menghasilkan kajian ini. Kajian yang pertama ialah kajian leksikal sinonim dalam Al-Quran, satu analisis fungsi dan kesan semantik yang ditulis oleh Muhammad Luqman Ibnul Hakim Muhammad Saad, Muhammad Saiful Anwar Yusuf, Zaitul Azma Zainun Hamzah dan Muhammad Zaidi Zakaria pada tahun 2017. Manakala yang kedua pula adalah analisis semantik leksikal dalam novel Sangkar karya Samsiah Muhammad Nur daripada Siti Faridah Saleh, Yazid Yahya, Mary Fatimah Subed dan Muhammad Zaid Daud pada tahun 2020. Yang ketiga ialah Indirawati Zahid yang kajiannya bertajuk Kata Kerja dan Hubungan Leksikal dalam Iklan Produk Kecantikan Wanita pada tahun 2019. Seterusnya adalah Jurnal COVID-19 dalam Korpus Peristilahan Bahasa Melayu, Analisis Sosiotermologi 2020. Dan yang terakhir adalah kajian daripada Masyitah Abdullah, iaitu Analisis Semantik dan Morfologi Leksikal Al-Muwallad dalam Kamus Bahasa Arab pada tahun 2012. Beralih kepada data. Okey. Data yang akan dibentangkan oleh saya adalah zon merah. Zon merah ini membawa definisi sebagai kawasan yang mempunyai 40 kes dan ke atas. 40 kes COVID-19 dan ke atas.
Dan sinonim bagi zon merah ini adalah kawasan kritikal, yang mana kedua-duanya merujuk kepada sesuatu kawasan ataupun daerah yang mempunyai krisis ataupun mempunyai masalah yang boleh membawa kebimbangan kepada orang ramai. Okey. Zon merah juga mempunyai antonim iaitu zon hijau, yang mana zon merah tadi adalah kawasan yang mempunyai lebih 40 kes dan ke atas kes COVID-19, manakala zon hijau merupakan kawasan yang tidak mencatatkan sebarang kes COVID-19 selama 14 hari berturut-turut. Hal ini sangatlah bertentangan dengan makna yang dibawa oleh zon merah, iaitu yang kawasan yang mempunyai 40 kes ke atas. Seterusnya, zon merah juga tergolong dalam hiponim bagi zon. Zon merujuk kepada superordinat, iaitu pembahagian kawasan yang mempunyai kes COVID-19 agar mudah untuk diselia oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Manakala hiponimnya adalah zon merah, zon kuning dan zon hijau, ataupun merupakan subordinat kepada zon. Zon merah merujuk kepada kawasan yang mempunyai 40 kes dan ke atas, manakala zon kuning merupakan daerah yang mempunyai 1 kes COVID-19 dan ke atas. Dan zon hijau merujuk kepada kawasan yang tidak mempunyai sebarang kes COVID-19 selama 14 hari berturut-turut. Zon merah, zon kuning dan juga zon hijau merupakan hiponim kerana ketiga-tiga makna ini merujuk kepada kata zon ataupun kepada pembahagian kawasan mengikut kes COVID-19. Apabila seseorang menyebut perkataan zon, pasti akan muncul zon merah, zon hijau dan zon kuning bagi menyampaikan maklumat tersebut dengan lebih teliti untuk makluman orang awam. Istilah kes import adalah bersinonim dengan kes luar negara. Hal ini demikian kerana kedua-dua makna tersebut merujuk kepada sesuatu yang berada dari luar negara dan dibawa masuk ke dalam negara. Jika kita lihat kepada situasi yang kita alami sekarang ini, di mana kita telah berdepan dengan pandemik COVID-19, dan di sini saya bagi satu contoh. Kluster dari Indonesia yang telah disahkan dijangkiti virus COVID-19 dan ia pergi ke Malaysia dengan membawa virus tersebut lalu menyebarkannya di kalangan warga tempatan, iaitu warga negara Malaysia. Lalu ini secara tidak langsung meningkatkan kes tempatan yang sedia ada. Perkataan kes import adalah berantonim dengan perkataan ekspor yang bermaksud perbuatan menghantar atau mengirim barang-barang dagangan ke luar negara. Walaupun perkataan import banyak digunakan pakai dalam hal ehwal ekonomi, namun ia juga sesuai digunakan pakai pada waktu pandemik COVID-19 yang merujuk kepada kes yang dibawa masuk dari luar negara ke Malaysia. Oleh itu, istilah yang sesuai dikatakan sebagai antonim kepada kes import ialah kes tempatan. Kes tempatan yang membawa maksud kes positif COVID-19 yang berasal daripada kalangan masyarakat tempatan, iaitu warga negara Malaysia. Dan kesimpulannya, walaupun virus yang dikenal pasti sebagai COVID-19 ini telah memberikan impak yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi negara bukan sahaja Malaysia, tetapi pertumbuhan ekonomi negara di seluruh dunia. Kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji ini telah berjaya mengenal pasti 10 istilah baru yang digunakan pakai dalam situasi pandemik COVID-19 yang tengah melanda negara pada tahun ini. Selain dapat memperkaya korpus peristilahan bahasa Melayu, istilah-istilah baru ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya warga negara Malaysia, tentang bahayanya jangkitan coronavirus atau nama saintifiknya COVID-19 yang secara tidak langsung dapat mendidik rakyat Malaysia menjaga kebersihan diri dan menerapkan langkah-langkah pencegahan atau pengawalan virus tersebut. Selain itu, pembentukan istilah baru ini perlu dipergiat bukan sahaja dalam bidang yang berkaitan dengan situasi pandemik COVID-19, tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain, khususnya dalam bidang-bidang perubatan dan sebagainya.
Hal ini dikatakan demikian kerana keberadaan istilah sangat berkaitan dengan proses pemindahan ilmu sekaligus memperkaya perbendaharaan kata bahasa Melayu di samping memastikan bahasa Melayu terus berkembang. Sekian sahaja daripada saya, Nika Satna Lakun. Terima kasih.